Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. So kali ini kita akan melihat kepada topik keempat iaitu optical fiber construction dan end theory. Okey, di dalam topik ini kita akan melihat kepada apa itu fiber optik sebenarnya. Apa construction dalam fiber optik. Okey, so kita tengok dulu video ni. Single-mode fiber. An optical glass waveguide with a small core that allows only one mode or ray of light to propagate along the fiber. Okey, dalam fiber optik kita ada core, kita ada cladding, kita ada buffer, kita ada seal, kita ada jacket. Dan core dan cladding itu dalam gelas, manakala yang lain itu dalam bentuk polimer. So di sini kita akan lihatlah setiap core dan cladding ini yang mana macam mana constructionnya dan macam mana penghasilannya. Okey, ini adalah secara muka depan iaitu size bagi core iaitu basically untuk single mode adalah 9 mikrometer, mana cladding dia dalam 120 mikrometer. Okey. Jadi di sini kita boleh summary-kan ataupun kita boleh rumuskan bahawa optical fiber optik ni dia paling penting dia kena ada 3 lah. Yang ni yang paling asas iaitu core, cladding dan coating. Okey, untuk core ni adalah yang akan carry light itu ataupun light itu akan travel di dalam core berkenaan dan dia adalah yang paling kecil di dalam optical fiber. Basically untuk core ni dia dibuat daripada glass pure silicon dioxide. Okey, ada juga yang dibuat secara dalam plastik tetapi dia depends lah kepada kita punya application. Okay, basically kalau di dalam glass, dia punya size di dalam around 3.7 mikrometer sehingga 200 mikrometer, depend kepada jenis-jenis fiber yang kita gunakan. Basically kalau 3.7 itu adalah single mode, manakala kalau 200 mikrometer itu adalah multi mode. Okay, core yang biasa digunakan dalam telekomunikasi adalah 9 mikrometer, 50 mikrometer dan 62.5 mikrometer. Okey, 9 mikrometer ni single mode, 50 mikrometer tu single mode step index, gradient index, manakala 62.5 itu adalah multi mode gradient index dan 62.5 micrometer tu adalah step index multi mode. Okey, selain itu, selain guna glass, kita juga boleh core itu di dalam plastik. Iaitu basically biasanya sebab nak hasilkan dalam plastik ini sangat sukar, maka core dia adalah sangat besar iaitu around 980 mikrometer. Manakala kita akan tengok kepada cladding pula. Basically cladding ni dia surround dengan core dan dia akan memberikan nilai refractive index yang lebih rendah supaya light itu boleh travel di dalam core. Okey, so kat sini basically kalau kita lihat kepada refractive index di dalam cladding dan core, di dalam cladding biasanya dia akan kurang 1%, lebih kurang 1% lah, di mana dia akan memberikan nilai yang lebih rendah berbanding di dalam core supaya ia akan berlaku total internal reflection di dalam core berkenaan, maka light itu akan boleh travel ataupun boleh propagate di dalam core optical fiber. Okey, so untuk cladding ni biasanya dia ada dua jenis lah diameter dia, itu 125 mikrometer dan 140 mikrometer. Okey, kalau untuk 125 ni basically yang biasa lah, yang 9 mikrometer punya core, 50 mikrometer, 62.5 itu menggunakan 125. Tetapi kalau 140 tu mesti melebihi around dalam 100 mikrometer core. Manakala kalau kita tengok kepada coating atau tadi kita kata dia ada buffer, so the coating is the true protective layer of the optical fiber.
So coating ni biasanya dia akan cuba untuk melindungi gelas berkenaan dan dia mengelakkan ataupun menghalang daripada berlakunya pecah gelas berkenaan ataupun gelas itu lembab ataupun berlaku short di dalam gelas berkenaan. Disebabkan coating ni perlu because optical fiber tu fragile, so dia akan mudah untuk patah. So jadi coating ini adalah yang penting untuk protect fiber berkenaan. Okay, basically kita guna diameter coating di dalam 250 ataupun 500 micrometer. Okey, coating ni boleh dalam colorless ataupun dia boleh juga dalam bentuk color sebab dia nak menentukan ataupun nak identify fiber jenis apa. And basically yang paling mudah, most common type of coating ni adalah acrylic. Okey, acrylic ni dia cuma acrylic ni dia limited kepada temperature lah. Dia boleh pada suhu sampai 100 je. Jadi kalau kita nak buat untuk yang digunakan di nak tanam ke, so kita kena guna silikon, karbon, polyamide, okey, untuk menghalang daripada harsh environment lah. Okey, kalau kita nak gunakan aerospace ataupun dekat space, so benda tu boleh digunakan. Okey, so selain itu kita perlu faham juga tentang standard of the fiber, di mana standard ini adalah untuk menentukan basically dalam telecommunication industry ni dia ada standard dia sendiri, iaitu Telecommunication Industry Association, the International Telecommunication Union ITU ataupun International Organization for Standardization ISO, itu yang kita lah, ataupun International Electrotechnical Commission. Okey, standard ini akan menentukan jenis-jenis fiber ataupun jenis-jenis cabling komponen yang kita gunakan. Okey, basically ini akan ditentukan, kita akan nampak standard-standard ini di premise. So premise tu sebenarnya ialah satu space yang dia akan joinkan antara bangunan kepada bangunan untuk disambungkan untuk disambungkan fiber kepada fiber berkenaan. Okey. So standard-standard ini contoh-contoh standard dia, macam contoh multimode dia ada ITU TG651.1. So dia adalah 50125 micrometer multimode graded index. Okay, so macam ITU T652 tu single mode, 655 adalah non-zero. So dia ada nilai ataupun dia ada standard-standard tertentu untuk menentukan jenis-jenis fiber yang digunakan. Okey, kalau contoh itu dalam ITU, kalau IEC dia menggunakan IC 60793.210, itu kategori multimode, manakala untuk kategori multimode 250, so itu kategori single mode. Okey. Okey, untuk material dalam optical fiber ni ada beberapa jenis lah. So kita boleh ada yang glass fiber. Yang glass fiber ni basically dia boleh banyak digunakan dalam untuk long distance ataupun interbuilding atau interoffice bagi networking lah. Manakala kita ada juga glass polymer, iaitu combination antara glass dan polymer. So yang ni kita kata hybrid antara core dan cladding. So basically ini pun digunakan untuk long distance data and premise application. Selain itu kita ada juga plastik clad silica, di mana dia adalah core dia glass, manakala cladding dia plastik. So basically dia sangat besar, iaitu dalam 200 micrometer. Cladding dia around 50 micrometer. Yang ini digunakan dalam industrial sensing lah. Untuk hard clad silica pula biasanya dia hard kan, so dia adalah lebih kepada roughness, lebih mudah untuk mengelakkan shock and vibration because of the hard of the silica lah. And the lastly is the plastic fiber. So plastic fiber ni biasanya plastic core, plastic cladding. So ini dia lebih murah dan dia roughness and senang digunakan. Sebab kenapa dia senang digunakan? Maksudnya bila kita pancarkan light hanya dengan menggunakan torchlight pun dia dah boleh nampak dah, because of the high bandwidth and long transmission distance.
That's why dia benda ni sangat mudah lah untuk plastik fiber ni, mudah untuk kalau kita nak menggunakan untuk yang mudah-mudah atau home entertainment system, automotive atau manufacturing control system. Okey, di sini kita ada comparison antara fiber core dan cladding diameter. Okey, kalau anda lihat kita ada yang di atas tu sekali adalah single mode fiber. Okey, single mode fiber ni dia punya core dia kecil. Nampak kan beza dia tu. Okey, manakala multi-mode pula, kalau nampak di sini, dia ada berbeza-beza multi-mode. Okey, berbeza jenis multi-mode. Yang ni yang melibatkan kepada hardcore tadi dengan plastik clad multi-mode tadi. Okey, so ini adalah plastik. Ini plastik, maksudnya plastik besar, core dia besar dan cladding dia diameter dia pun besar. Tapi beza antara plastik dengan single mode ni, single mode memberikan core yang lebih kecil lah. Okey, untuk tensile strain pula, tensile strain ni adalah penting di dalam fiber optik ni because dia adalah melibatkan kepada kita nak menentukan untuk protect fiber berkenaan. So tensile ni perlu ada perlu ditambahlah sebagai satu coating untuk sebagai buffer, jacket, armor or other material design. Sebab dia tensile ni basically dia seperti copper lah, yang boleh menghalang daripada semasa handling, semasa kita nak install supaya tak patah, semasa kita nak tiba-tiba nak nak digging, okay, ataupun back wither. So tension sangat penting lah. So untuk karakteristik untuk special tension ni biasanya the amount of stress pulling optical fiber can be handled before it's break. Okay, so untuk basically kita nak strand dia dalam around 100 kpsi. So that's mean that fiber tu boleh handle dalam 1.9 pound. So dia tak akan effect lah semasa kita nak install ataupun kita nak bendingkan dia. Okay. Okay, untuk manufacturing optical fiber ni kita akan lihat satu video penghasilan optical fiber. Okay, daripada Fukugawa saya rasa. Okay, so jom kita lihat.
Okey, so itulah macam mana penghasilan optical fiber. Bukan senang, susah nak pastikan bahawa dia sehalus-halusnya untuk dapat single mode atau multi mode. Okey, untuk mode dalam optical fiber ni kita ada beberapa jenis, iaitu kita ada zero order mode. Zero order ni maksudnya yang straight lah. Low order mode and higher order mode. Low order mode ni maksudnya yang memberikan nilai sudut yang besar lah, manakala high order mode ni bagi sudut yang kecil. So dalam fiber ni kita ada beberapa jenis, iaitu step index, gradient index, depressed clad step index and depressed clad gradient index. So beza antara step index, gradient index ni dia akan lebih menghasilkan mode-mode yang berbeza lah. So step index ni lebih mudah bila melaluinya, manakala gradient index ni dia akan memberikan lebih power. Kalau tengok antara step index, gradient index, depressed clad index, step index ni memberikan nilai loss yang lebih besar berbanding ketiga-tiga gradient index ataupun clad index ni. Okey, jadi basically kita, tapi makin mahal lah. Jadi paling mudah kalau nak ambil untuk tengok fiber tu, kita guna gradient index lah. Okey, ni kalau kita lihat macam mana dia punya arah ray dia. So untuk multi-mode step index ni dia straight, dia macam zigzag lah. So akan nampak dia punya laluan dia seperti ke atas tu. So untuk gradient index pula adalah melibatkan refractive index pada setiap atom tu. Jadi dia akan menghasilkan satu bentuk wave. Okey, satu bentuk wave. Okey. So ini yang kita kata dia adalah gradient index. Dia bentuk seperti graded. Okey, manakala single mode dia adalah satu mode sahaja yang melaluinya. Okey, this is macam mana light propagate dalam single mode fiber lah, menghasilkan satu mode based on the mode field diameter. Yang ni kita dah tengok semasa menggunakan ray teori. Okey, untuk depressed clad fiber pula adalah melibatkan, dia ada juga melibatkan multi mode, dia melibatkan kepada single mode. Okey, so both of these dia sebenarnya refer kepada band insensitive. Okey, di mana dia akan mengelakkan, kalau kita band dia tidak akan menyebabkan loss. So depressed clad fiber ni biasanya kenapa kita kata depressed clad fiber ni, sebab dia ada optical trench dia. Ni optical trench dia, maksud dia ada satu ruang yang dia tidak akan menyebabkan loss di dalam core berkenaan. So dia tu kita kata dia pada band insensitive. Okay, so ini basically kita akan gunakan di rumah atau apartment yang kompleks yang perlukan kabel tu kena bend sharply. Okay, kita tak sebab benda ni mahal, jadi kita tak buat dia, tak guna dia dekat luar lah. So biasa dekat rumah lah yang banyak nak bagi nampak cantik. So kita perlukan band fiber tu supaya fiber itu tidak loss dan data transmission tu tidak lacking lah. Okay, so kalau kita berlaku bending tu memang akan menyebabkan loss lah. So itu untuk reduce kan kita memang kena menggunakan depressed clad fiber ni lah, supaya untuk mengelakkan perkara ataupun mengelakkan loss itu. So optical trench ni biasanya di surround the core of the optical fiber and is a lower refractive index than the core or the cladding. So kenapa dia lower refractive index ni? Sebab sebagai barrier untuk prevent light tu daripada terkeluar daripada core semasa bending itu berlaku. So dia akan mengurangkan attenuation di dalam fiber berkenaan. Okay, so kita ada yang single mode depressed cladding, kita ada multi mode depressed cladding. So single mode ni dia lebih kurang sama, cuma dia mempunyai core dia tu higher refractive index. Manakala kalau cladding tu dia ada dua refractive index. So the refractive index of cladding and the refractive index of the optical trench lah. So the refractive index profile resist attenuation from band with a small radius better than stand index lah. So untuk multi-mode depressed clad optical fiber pula, dia melibatkan kepada band insensitive multi-mode optical fiber. So sama macam single mode juga, dia ada optical trench dia surround the core, and dia akan offer tenfold reduction in bending loss without any impact on bandwidth performance. So saya rasa itu sahaja untuk kali ini. Terima kasih.